Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini, saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan satu tajuk iaitu Bahaya Fahaman Liberalisme bagi menyelesaikan tugasan 2 MPU 3052 iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang termasuk saya, iaitu Tuan Nur Izzati binti Tuan Him, Wan Nur Anis binti Wan Zamri, Siti Syarina binti Mat Hussein. Seterusnya, isu yang akan kami bahaskan berkenaan dengan fahaman liberalisme ialah 1. Pengenalan, 2. Cabaran fahaman liberalisme, 3. Implikasi fahaman liberalisme, dan yang terakhir, rumusan. Pertama sekali, pengenalan. Liberalisme berasal daripada perkataan Latin iaitu liber yang didefinisikan sebagai bebas atau merdeka. Liberalisme adalah bebas, berfikiran luas dan terbuka. Liberalisme juga didefinisikan sebagai struktur pemikiran yang mencakupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kesimpulannya, liberalisme adalah suatu struktur pemikiran yang bebas dan terbuka. Terdapat banyak isu liberalisme yang dapat kita lihat sendiri di negara kita. Antaranya adalah isu LGBT, persamaan gender dan juga golongan anti-hadis. Seterusnya, cabaran fahaman liberalisme terbahagi kepada 3 iaitu tokoh-tokoh yang memahami Islam, toleransi dalam agama, dan yang ketiga, kemunduran. Cabaran yang pertama ialah tokoh-tokoh yang memahami Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa pendokong-pendokong pemikiran Islam liberal adalah terdiri daripada tokoh-tokoh yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang tinggi tentang Islam. Di antara tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur di Timur Tengah adalah Rifaat bin Al-Tantawi, Taha Hussein, Ali Abdul Ar-Razik dan sebagainya. Oleh itu, para tokoh ilmuwan mereka akan mudah mempengaruhi masyarakat. Mengapa mereka mudah untuk mempengaruhi masyarakat? Hal ini kerana pemikiran dan idea yang dilontarkan oleh mereka mempunyai asas-asas dan hujah-hujah yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan atau difahami dalam konteks liberalisme yang mereka fahami. Cabaran yang kedua ialah toleransi dalam agama. Dalam keadaan Islam yang dipotretkan dengan pengganas dan kemunduran, Islam liberal mempromosikan sebuah pemikiran yang didakwa bersandarkan kepada Islam, yang mengajak masyarakat agar hidup dengan lebih harmoni dan bertoleransi dengan agama lain. Isu-isu teroris dan radikal menjadi satu ancaman kepada negara umat Islam. Islam liberal melalui fahaman pluralisme agama menjadi satu pendekatan yang dikatakan dapat menangani isu keganasan dan radikal dalam kalangan penganut berbilang agama. Mereka membantah golongan yang mereka sifatkan sebagai ekstremis dan radikal dalam memahami Islam
seperti yang banyak terdapat di negara-negara Islam sama ada Timur Tengah dan Asia. Cabaran yang terakhir ialah kemunduran. Kemunduran negara-negara Islam juga dikaitkan dengan pemikiran masyarakat yang mundur, jumud dan terperangkap dalam doktrin-doktrin Islam lama. Maka sewajarnya Al-Quran perlu ditafsir semula dan pintu ijtihad perlu dibuka seluas-luasnya. Pendokong pemikir Islam liberal berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun, untuk menyelesaikan faktor penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggu kejumudan umat dalam menafsir dan mempraktikkan agama Islam. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi fahaman liberal, iaitu kepada umat Islam dan juga perundangan Islam. Yang pertama, kita pergi kepada implikasi terhadap umat Islam. Yang pertama, menyebabkan kelonggaran kepada batas-batas yang menjejaskan iman. Kedua, mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata. Dan yang terakhir, mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab api neraka. Implikasi yang pertama ialah menyebabkan kelonggaran kepada batas-batas yang menjejaskan iman. Fahaman ini meniadakan sama sekali hukum hakam yang boleh menggelincirkan iman seseorang. Ia berdasarkan fahaman seseorang yang membenarkan dalam hati dan mengaku dengan lidah. Maka mereka dianggap kekal beriman dengan sempurna walaupun orang tersebut tidak melakukan sebarang amal perbuatan sebagai seorang Muslim seperti solat, zakat, puasa dan haji. Malah sekiranya dia melakukan apa jua kemungkaran yang boleh mengkafirkan seperti menyembah berhala dan sujud kepada matahari, dia tetap dianggap mukmin selagi mana masih tidak mengiktikadkan perbuatan tersebut di hati. Antara kebatilan liberalisme agama ialah menafikan hukum syarak berkenaan kaedah menentukan hukum ke atas manusia secara zahir, iaitu menurut Talkhis Al-Habir fi Ahadith Al-Rafi'i Al-Khabir yang membawa maksud kita berhukum secara zahir manakala bagi diserahkan perkara-perkara tersembunyi. Implikasi yang kedua ialah mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata. Pemikiran liberalisme agama boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia dihapuskan. Hal ini kerana mereka hanya beriman di dalam hati dan melafazkan 2 kalimah syahadah, maka ia dianggap sebagai mukmin yang sempurna. Fahaman ini menyebabkan hakikat agama yang dibawa oleh para rasul, perutusan kitab-kitab suci dan pertembungan yang berlaku antara golongan beriman dan golongan kufar tidak mempunyai apa-apa maksud. Konsep ibadah juga tidak akan mempunyai apa-apa erti. Mengikut fahaman mereka, mereka mementingkan pengakuan hati dan lidah, sedangkan ibadah meliputi pelbagai amalan zahir yang menjadi lambang ketundukan, kehinaan dan ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Amalan zahir seperti solat, puasa, zakat dan semua itu adalah wajib dilakukan oleh setiap hamba bagi membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan matlamat dan tujuan sebenar mengapa kita diutuskan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan implikasi yang terakhir ialah mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab api neraka. Menjadikan iman itu tidak akan sesekali tergugat dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan mereka sendiri. Fahaman ini adalah amat bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis berkenaan dengan dosa dan maksiat. Nas-nas syarak telah menetapkan bahawa dosa syirik dan kekufuran tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Manakala dosa selain kedua-duanya itu telah dijanjikan Allah dengan balasan tertentu di dunia dan di akhirat berdasarkan kecil atau besar dosa tersebut. Antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan balasan Allah terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kecil adalah kesemua ayat yang menyebut tentang balasan Allah terhadap perbuatan manusia secara umum. Terdapat satu ayat di dalam Al-Quran yang membawa maksud balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu dan ia pula tidak akan mendapat selain daripada Allah seorang pun yang akan melindungi mereka dan tidak ada yang dapat menolongnya. Baiklah, seterusnya ialah implikasi terhadap perundangan Islam. Disebabkan oleh fahaman liberalisme ini dibawa oleh Barat, perundangan Islam ini dilihat sebagai tidak bertoleransi, keras, sentiasa bersifat menghukum serta mendakwa bahawa perundangan Islam ini sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan realiti pemodenan dan perkembangan kehidupan manusia pada masa kini. Fahaman liberalisme ini menolak undang-undang Islam secara berani dan terang-terangan. Oleh hal yang demikian, mereka lantang serta menyimpulkan idea yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka juga berpendapat bahawa jika agama Islam itu benar, mengapakah ajaran-ajaran dan undang-undang Islam itu tidak adil? Sehingga sebegitu rupa idea mereka untuk menghancurkan perundangan Islam yang dikatakan tidak relevan dan keras serta menghukum. Mereka merasakan bahawa terdapat kepincangan dalam Islam, lalu mereka cuba mencari jalan penyelesaian dengan manhaj yang tersendiri dan terkeluar dari disiplin ilmu sehingga membawa pencemaran terhadap kesucian Islam itu sendiri. Oleh hal yang demikian, tidak hairanlah mengapa mereka lantang mengkritik tentang pelaksanaan hukum syariat dengan mengeluarkan pelbagai hujah dengan pandangan orientalis yang menganggap hukuman ini zalim dan tidak selari dengan peradaban moden. Okey, berkenaan dengan keadilan penindasan wanita. Mereka berpendapat bahawa penindasan Islam seolah-olah berlaku prejudis terhadap wanita, meskipun sebenarnya perundangan Islam ini amat mulia dan memuliakan wanita. Dengan propaganda Barat, akhirnya membawa mereka untuk menafikan syariat Islam sebagai keadilan. Pemikiran Islam liberal ini mendakwa bahawa
umat Islam hari ini terbelenggu dengan Islamnya didominasikan dan diwarisi oleh bangsa Arab sehingga dihinggapi oleh sindrom syariah muslim, iaitu orang Islam yang berfikiran syariah yang sentiasa menekankan bahawa undang-undang itu adalah jiwa atau inti kepada ajaran Islam. Kesan daripada fahaman ini mengakibatkan perundangan Islam dilihat sebagai tidak bertoleransi, keras dan sentiasa bersifat menghukum serta mendakwa dan tidak sesuai dengan realiti pemodenan dan perkembangan kehidupan pada masa kini. Okey, sebagai kesimpulannya, liberalisme ini adalah merupakan strategi barat bukan pertahanan akidah Islam pada luar. Perkara ini juga berlaku dengan penyerapan ideologi mereka secara halus tanpa disedari. Ideologi yang tekannya juga jelas berkesan amat buruk terhadap akidah dan syariat Islam. Impak besar daripada pemahaman ini. Terdapat segelintir umat Islam yang hilang keimanan dan akidah terpenuh. Oleh itu, umat Islam haruslah membenteng diri daripada terpengaruh dengan ideologi-ideologi tersebut dan semoga sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk membezakan antara hak dan yang batil. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.